Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa kafatil anbiya'i wal mursalin wa alal malaikatil muqarrabin wa syuhada'i was salihin wa ali kulli was sahabati ajma'in wa ila arwahi aslafina wa hawashina wa qaribina muhibbina masyakhina wa man lahu haqqun alaina syai'un lillahi lahumul fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم أما بعد Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama sekali saya mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih pada pihak Masjid Sungai Landak kerana sudi menjemput saya mengimbau kenangan sebab masjid ini masjid pertama saya berhijrah daripada negeri Kelantan ke sini. Masjid ni masjid pertama. Jadi banyak cerita di masjid ni secara peribadi. Kerana saya duduk di Taman Bukti tu je. Jadi banyak berulang-alik di masjid ni dululah. Lepas tu pindah dia tak tahulah. Mari-mari lama tak datang. Tengok-tengok kapek baru dah. Oh, dulu kapek rasa lekuk dah hari ni. Alhamdulillah ala kulli hal. Dan alhamdulillah malam ni kita dapat bertazkirah. Setelah lama kita bertazkirah secara online. Ada orang boleh buka online, ada orang tak reti nak buka online pun ada. Nak tekan butang mana tak tahu. Telefon semak dah, tuan tu berapa semak. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala berkatilah majlis kita malam ni. Lama dah kita tunggu nak bertazkirah. Dan saya pun dah bosan dah ngadak telefon, pedih mata dah. Ngadak telefon online ni, kalau gini sedap sikit. Jadi pada malam ni alhamdulillah Allah Ta'ala izinkan kita dapat bersama-sama di rumah Allah Subhanahu Wa Ta'ala di bulan yang barakah ini, bulan Muharram. Setiap yang kita sudah maklum, bulan ini bulan yang kita banyak perkara yang kita tahu. Kita kalau di Malaysia kita tahu Muharram ni ma'al hijrah lah. Tahun ni, tahun lepas tak boleh nak berarak. Kalau sebelum ni kita berarak pakai baju Melayu semua. Akad slogan ma'al hijrah dengan slogan-slogan yang memberi semangat kepada kita semua. Maka tahun ni ma'al hijrah dilaksanakan juga, tapi cara yang ringkas lah. Dengan tema pada tahun ni Manhaj Rabbani, ummah berkualiti. Mudah-mudahan tema tersebut kita dapat menjadi ummah yang berkualiti dengan cara mengikut manhaj Rabbani.
Kita umat Islam yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan seyakin-yakinnya. Dan dengan rukun iman, dengan keimanan akidah yang ada dalam diri kita ni, memang kita yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan keadaan kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan pandemik COVID-19 ini, dan benda-benda itu benar-benar berlaku. Tak, sebelum ni kita hanya dengar jauh-jauh. Sekarang kita dah dapat pun dari kalangan ahli keluarga kita sendiri. Rupa-rupanya betul COVID-19 ni. Ingat ke sebelum ni hanya reka-rekaan je. Rupa-rupanya kena. Kena kepada, kalau saya sendiri ahli keluarga, adik-beradik saya sendiri kena COVID juga. Sebelum ni duk dengar orang jauh, Kuala Lumpur, Selangor. Dah. Kena adik-beradik sendiri. Oh betul COVID ni. Sebelum ni kita baca, COVID ni sesak nafas, tak ada deria bau. Bila kena adik-beradik kita, apa rasa? Memang betul, tak ada deria bau. Seminggu tak ada deria bau. Dah, makan budu tak terasa budu, tak terasa apa, macam air je. Ni COVID punya cerita. Dah. Jadi walau bagaimanapun ujian Allah Taala pada kita, kita tetap yakin setiap penyakit pasti ada ubat dia. Kita berusaha mengikut cara yang telah digariskan oleh pakar-pakar kesihatan lah. Kita nak reka-reka sendiri tak boleh. Jadi dalam bulan Muharram ini, satu bulan yang Allah Ta'ala jadikan dalam banyak-banyak bulan, yang Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran Yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Inna iddatash syuhur, sungguhnya beberapa bilangan bulan di sisi Allah Ta'ala. Yauma, hari itu hari yang Allah Ta'ala jadikan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum. Dan sebahagian daripada 12 bulan itu yang dipandang mulia oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala ialah ada arba'atun hurum. Ada 4 bulan yang Allah Ta'ala muliakan. Setengah ulama kata 3 bulan yang bergandengan, 1 bulan yang agak jauh. 3 bulan yang bergandengan ni mana? Rajab, Sya'ban, Ramadan. Dan agak jauh sikit bulan Muharram. Tu setengah ulama kata. Ada setengah ulama kata lagi Zulhijjah, Zulqa'dah, Muharram, satu lagi Sya'ban. Tu 4 bulan. Banyak tafsiran para ahli ulama. Jadi Allah Ta'ala jadikan bulan Muharram ini menjadikan satu bulan yang sangat mulia, kerana bulan Muharram ini terutama pada 10 Muharram. Hari ini 9 Muharram, dan saya yakin dan percaya semua ayah-ayah yang ada di sini ni, Masya Allah, tabarakallah, puasa berlaku hari ni rasanya. Hari Tasu'a, besok hari Ashura. Biasa kita buat bubur Ashura, tak boleh nak buat dah lah sekarang. Dulu kalau sebelah Kelantan ni bubur Ashura lah meriah. Satu rumah, satu kawah. Satu kampung tu 5-6 kawah buat bubur Ashura. Saya duduk sini dah kat dengan 11 tahun, 12 tahun lama tak rasa bubur Ashura. Rasa bubur Ashura tak tahulah rupa rasa macam mana. Sebab apa? Sebab duk hijrah. Jadi harap-harap tahun ni adalah orang buat sendiri di rumah-rumah tu bubur Ashura. Tapi bubur Ashura tu bukan perkara yang kita nak bincangkan. Semua benda tu adalah satu kisah yang diambil iktibar daripada kisah Nabi Nuh AS. Banyak ceritalah, ada kata cerita Israiliyat, wallahu alam lah. Jadi 10 Muharram yang Allah Ta'ala jadikan suatu hari yang sangat dimuliakan. Bahkan Nabi SAW memuliakan 10 Muharram, di mana pada suatu hari Nabi SAW bertemu dengan satu golongan Yahudi dan bertanya kepada mereka, nampak seronok sangat hari ni, kenapa? Tanya puasa. Ya, kenapa kamu puasa? Kerana hari ini 10 Muharram. Kenapa kamu puasa? Kerana hari ini juga diselamatkan Nabi Musa AS daripada dikejar oleh Fir'aun.
Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku juga berhak untuk puasa. Kerana Nabi Musa alaihissalam itu adalah daripada kalangan adik-beradikku, yakni daripada rasul-rasul. Maka Nabi pun perintahkan sahabat dia berpuasa, dan Nabi pun berpuasa juga. Cuma nak membezakan dengan golongan Yahudi Nasrani, kita disunatkan berpuasa 9 Muharram ataupun 11 Muharram. Kalau golongan Yahudi Nasrani dia puasa 10 Muharram saja. Jadi kalau kita puasa 10 Muharram saja makruh panggil. Jadi kita kena ganding 9 Muharram dan 10 Muharram. Tak dapat 9, 10 Muharram, 11 Muharram. Kerana fadilat besar. Puasa 10 Muharram ni besok ni kalau kita puasa, hari ni kerana nak membezakan dengan golongan Yahudi, besok 10 Muharram, siapa-siapa yang puasa pada 10 Muharram, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata 10 Muharram ni dia lebih fadilat dia selepas daripada bulan Ramadan, bulan Muharram, yakni 10 Muharram. Afdalus siyami ba'da Ramadan som syahr Muharram. Afdal siyam ba'da syahri Ramadan syahrullah al-Muharram. Lepas bulan Ramadan, puasa yang afdal ialah puasa pada 10 Muharram. Besar bulan Muharram ni. Sebab itulah orang-orang Arab dulu bulan Muharram ni bulan apa? Bulan dilarang untuk berperang. Bulan dilarang untuk bergaduh, berkelahi. Kenapa? Kerana akibat dia sangat besar. Gitulah buat ibadat bulan Muharram, pahalanya besar, akibat dia juga besar. Sebab itulah kita tengok suasana politik sekarang pun bulan Muharram berlaku. Jangan bergaduh. Berbaik-baik kerana sekarang bulan Muharram. Kita doalah suasana politik kita sekarang ni supaya Allah Ta'ala berilah hati-hati mereka yang lembut, jadikan perpaduan. Kesian rakyat-rakyat bawah ni. Pening kepala kita tengok. Dia dok bergaduh, kita kucak-kacih habis. Sepatut Negeri Sembilan ni dah boleh masuk fasa 2 dah. Oleh kerana nak jadi bising datang, tak tahu bila nak jadi fasa 2. Sepatut boleh retah daerah dah kita ni. Itulah. Jadi kita minta agar Allah Ta'ala jadikan para pimpinan-pimpinan kita di atas, Allah Ta'ala berikan kekuatan jiwa dan iman mereka sempena bulan Muharram, berbaik-baik, utamakanlah kebajikan rakyat. Jangan duk fikir masalah diri masing-masing. Itu dia. Ambil sempena bulan Muharram. Dan bulan Muharram ini besar dia kerana apa? Kerana akidah. Benda akidah. Benda akidah melibatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bulan Muharram Nabi Musa diselamatkan daripada Firaun. Dan bulan Muharram juga 10 Muharram juga Nabi Nuh diuji oleh Allah Taala, diselamatkan daripada banjir. Nabi Nuh alaihissalam mendakwah kepada umat dia selama 950 tahun. 950 tahun. Yang ikut dia hanya 80 orang. 80 orang. Beratus-ratus tahun dakwah baru ikut 80 orang. 80 orang tu yang duduk atas kapal dia. Jadi kekuatan akidah mereka Nabi Nuh alaihissalam, maka Nabi Nuh alaihissalam diselamatkan pada 10 Muharram. Kekuatan akidah, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan 10 Muharram kekuatan akidah Nabi Allahumma salli ala Muhammad, Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus alaihissalam juga lama berdakwah, tapi oleh kerana dia pedap, situ Allah Taala uji dia. Dia lari daripada kaum dia. Tapi dia tak yakin dengan Allah Ta'ala. Dengan yakin Allah Ta'ala sayang dia, Allah Ta'ala uji. Uji di mana? Bila waktu dia lari daripada kaum dia, naik kapal, sampai tengah-tengah laut, kapal tu buat ona. Buat ona, jatuh dia. Dia dibuang oleh
oleh anak-anak kapal yang lain kerana kapal ni jadi masalah ni. Mungkin ada orang yang bawa majar, ada bawa benda yang tak baik. Diundi kena kepada Nabi Yunus. Maka Nabi Yunus dibuang tengah-tengah laut. Maka Nabi Yunus alaihissalam mengalami 3 kegelapan selama 40 hari. Kegelapan dalam perut, kegelapan perut ikan paus, kegelapan malam dan kegelapan dasar laut. 40 hari. Tetapi Allah Ta'ala jadikan Nabi Yunus alaihissalam duduk dalam perut tidak menjadi seperti mana makanan-makanan yang lain. Allah Ta'ala tetap pelihara. Kalau benda lain masuk dalam perut, jawab dia jadi najis dah. Tak. Masuk ikan paus ni makan macam-macam. Tapi Allah Ta'ala nak pelihara kepada Nabi Yunus alaihissalam. Tak. Ikan paus tak boleh buat apa walaupun duduk dalam perut dia. Maka Nabi Yunus alaihissalam rasa bersalah, lalu dia pun beristighfar, bertaubat kepada Allah Ta'ala di atas rasa putus asa terhadap kaum dia. Lalu dia pun minta ampun pada Allah Ta'ala, kata la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Maka dia sentiasa berkata, bertaubat, lafaz istighfar tu, sehingga ikan paus dia sakit perut. Sakit perut kena istighfar Nabi Yunus. Lalu dia pun pergi muntah ke pinggir, ke pantai. Keluar bila? 10 Muharram. Sebab itulah bulan Muharram, bulan yang disunatkan memperbanyakkan istighfar. Kerana meniru amalan para rasul. Dan bulan 10 Muharram juga diceritakan dalam hadis, Nabi Adam alaihissalam diturunkan daripada syurga ke bumi. Diturunkan daripada syurga ke bumi 10 Muharram. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala dah larang Nabi Adam alaihissalam supaya jangan makan buah keludi, dia pergi makan juga. Lalu dia bersalah kerana tidak dengar perintah Allah Ta'ala. Bahkan dia ni terpedaya dengan tipu daya syaitan. Maka dia pun turun bertaubat pada Allah Ta'ala dengan sebenar-benar taubat. Lalu berkata, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu taubat Nabi Adam alaihissalam. Betullah banyakkan lafaz taubat dalam bulan Muharram ni. Istighfar sekurang-kurangnya satu hari 100 kali. 100 kali. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dan semua tu berlaku kerana apa? Kerana akidah. Berlaku juga kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Sewaktu Namrud nak membunuh Nabi Ibrahim alaihissalam, tak kala mana Nabi Ibrahim alaihissalam dia telah merosakkan segala patung-patung Namrud. Habis dia potong leher, potong tangan, potong telinga, pecah perut. Kecuali dia tinggal satu saja Tuhan berhala lah. Lalu bila Namrud balik daripada tempat dia berpesta, balik nak buat ibadat dalam kuil dia, maka dia tengok Tuhan Namrud ni habis, pecah kepala, patah tangan, cacat kudung, habis. Maka dia kata, tanya siapa yang buat kerja ni? Lalu syaitan datang buat rupa, beritahu maklumat kepada Namrud. Dia kata ada seorang pemuda nama dia Ibrahim. Nama Ibrahim. Kalau gitu tangkap dia. Tangkap. Tangkap Ibrahim. Tanya Ibrahim, kau buat ni Ibrahim? Dia kata, kalau saya yang buat, cuba tengok dulu kapak tu di mana. Cuba tengok kapak tu di mana. Tengok kapak. Kapak tu ada pada berhala yang paling besar.
Kalau gitu cuba tanya kapok ke tu berhala yang pegang kapok tu. Tanya dia, adakah dia yang memecahkan segala patung-patung berhala ni? Lalu Namrud kata, macam mana aku nak tanya dia? Dia tu patung. Dia tu tanah liat. Dia tu kayu. Macam mana aku nak tanya? Mereka tak boleh bercakap. Lepas tu Nabi Ibrahim kata, dah, kalau dia tu tak boleh bercakap, tak boleh nak tolong diri dia, buat apa kamu sembah? Nabi Ibrahim kata kepada Namrud. Maka Namrud rasa tercabar. Ya tak ya juga. Kenapa aku pergi sembah? Tapi oleh kerana dia ni raja, status tinggi, tak boleh kalah. Tak boleh kalah. Kalau macam ni tak boleh ni. ISA. Kalau zaman sekarang ISA. Nama dia tak ada. Takak tubuh bakar. Maka ditakak Nabi Ibrahim dan disediakan, dikerah segala rakyat-rakyat dia untuk membuat unggun api sebesar gunung. Buat unggun api sebesar gunung, naik api besar. Maka nak capak Nabi Ibrahim tak boleh capak macam tempat kita bakar api gitu je, tak boleh. Sebab besar sangat. Kalau bakar api rumah kita capak macam tu je boleh. Tapi oleh kerana menggunung api tu besar, maka terpaksa kena guna manjanik. Manjanik ni alat untuk kalau kita main Angry Bird tu kan. Biasa main Angry Bird ke jenis macam lastik tu. Tapi manjanik zaman dulu dia jenis dia macam kalau kita tengok filem-filem perang orang Eropah dulu dia macam dia lontar tu, dia baling tu. Dia ada kayu dia tu, ada pemberat dia, piuk baling. Tu dipanggil manjanik. Bahasa dia manjanik. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam dia letak dekat manjanik lepa. Maka dalam lepa tu datang malaikat tanya Nabi Ibrahim, ya Ibrahim, nak ada permintaan tak? Nabi Ibrahim kata, aku tak ada apa nak minta. Aku dah selesa dah macam ni. Maqam redha, maqam baqa ma'allah. Nabi Ibrahim. Maka dia tak berhajat kepada malaikat. Dia hanya berhajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sewaktu dia baling dicapak ke dalam api tersebut, maka Allah Taala perintahkan kepada api, ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Hei api, kuni bardan, jadilah mu sejuk, wa salaman, dan selesa, ala Ibrahim. Masuk dalam api, duduk dalam tu macam duduk dalam ekong, sejuk. Bila tu? Berlaku pada 10 Muharram juga. Kerana apa? Kerana kekuatan akidah Nabi Ibrahim alaihissalam terhadap Allah Ta'ala. Maka bulan Muharram ini bulan kita memperkuatkan akidah kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jangan kita diuji dengan sedikit penyakit, maka iman kita tergugat, ibadah kita terganggu, baca Quran makin kurang, zikir makin sedikit. Sebab Allah Ta'ala uji kita dengan sedikit penyakit. Kita sikit jauh penyakit, nak bandingkan orang dulu penyakit lagi dahsyat, ujian lebih tinggi. Kita ni sedikit saja baru. Jadi kita minta Allah Ta'ala agar berikan kekuatan akidah kepada diri kita. Dalam bulan Muharram ni berbanyakkan zikir, iaitu istighfar. Sekurang-kurangnya pada waktu pagi kita bacalah amalan zikir yang kita kena ambil daripada mana-mana sumber yang benar, iaitu zikir kita baca subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim, astaghfirullah 100 kali setiap pagi, sama ada waktu sahur ataupun selepas subuh. Subhanallah bihamdih, subhanallahil azim, astaghfirullah 100 kali. Nabi kata siapa baca subhanallah bihamdih, subhanallahil azim 100 kali, Allah Ta'ala akan mengampunkan dosanya walaupun dosa dia sebanyak buih di laut. Lepas tu jangan pagi ni je. Lepas tu esok tak baca, rasa banyak dah buih ni. Esok rasa habis dah buih banyak. Malah orang panggil tu.
Dia pun baca hari ni, esok tak baca, dah buih banyak dah. Dah. Jangan anggap macam tu buih kita dengan dosa kita lebih lagi dosa kita berbanding dengan buih. Macam orang pergi Mekah lah. Pergi Mekah semayang di Baitillahil Haram, di Masjidil Haram 100,000 pahala solat. Semayang Zuhur seperti semayang Zuhur sebanyak 100,000 kali. Maka dia balik Malaysia tak semayang. Sebab apa? Banyak dah dia semayang dekat Mekah dulu. Tak kena sifir macam tu. Jangan buat macam tu dah. Tu dia. Lepas tu dia pergi semayang di Masjidil Haram, pergi semayang di Masjid Nabawi pula. Masjid Nabawi lagi pahala banyak juga, 50,000. Lepas tu pergi Masjidil Aqsa pula 1,000. Banyak dah tu, tak payah semayang dah balik dia kata. Tak boleh sipir tu. Jadi kena baca subhanallah bihamdi subhanallahil azim astagfirullah. Subhanallah bihamdi subhanallahil azim tu satu kalimah yang ringan disebut. Khafifatani 'alal lisan thaqilatani fil mizan habibatani ilar rahman. Dua kalimah yang sangat ringan disebut pada lidah. Subhanallah bihamdi subhanallahil azim tu je. Thaqilatani fil mizan, tapi berat di mizan. Berat timbangan dia. Kata subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Habibatani ilar rahman. Dan sangat disukai, sangat dicintai oleh Allah Ta'ala lafaz tersebut. Lafaz subhanallah bihamdi subhanallahil azim tu lafaz yang dicintai, disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita buat sesuatu yang Allah Ta'ala suka, maka Allah Ta'ala boleh hapuskan dosa kita ni dengan mudah saja. Sebab itulah kita iringkan subhanallah bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah setiap hari. Jangan jemu, jangan jemu dan jangan lesu. Sebab syaitan, antara cara-cara syaitan nak memalaskan kita buat ibadat, dia datangkan rasa jemu. Dia kata dah seminggu dah bangun tahajud, minggu ni relax tak. Kita tiap-tiap hari tahajud kan. Datang tak rasa nak rehat sikit hari ni. Tak nak tahajud. Ya tu syaitan tu. Dia buat kata rehatlah hari ni sehari, besok bangunlah. Besok bangun pula. Jadi kita pun ikut, kita pun rehat sehari. Besok baru sehari, ambil 2 sehari lagi. Cukup 3 hari witir. Allah Ta'ala pun suka witir, cuti 3 hari. Syaitan ni. Allah Rabbi. Maka kalau kita ikut kata-kata dia, selamat. Selamatlah kita. Maksudnya kena tipu daya syaitan. Malah baca zikir pagi, zikir petang, nak baca surah Al-Mulk tiap-tiap malam pun rasa malas. Kita fikir cara nak lawan, kita fikir baca surah Al-Mulk dengan tengok telefon mana lagi lama. Baca surah Al-Mulk dengan tengok TV mana lagi lama. Kita buat macam tu. Kita bercakap ke nafsu, bila nak baca Al-Mulk je mikir, ada nak buat kerja tu, ada nak buat kerja ni, syaitan datang. Datang usik kita. Jadi kalau rasa nak baca, baca terus. Jangan kita mikir benda lain. Tu cara nak lawan hawa nafsu. Nak berzikir, nak baca masurat ni 15 minit je. Berbanding dengan Facebook, dengan WhatsApp. WhatsApp ni sejam tak terasa. Facebook 2 jam tak terasa. Tapi kalau nak baca masurat 15 minit, Allah macam setahun rasa. Sebab itulah kena lawan. Baca. Dalam masurat tu ada macam-macam munjiat, pendinding daripada penyakit, pendinding daripada amalan-amalan sihir pun ada dalam tu. Setiap hari tak boleh tinggal sebut bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' was samiul alim. Tak boleh tinggal. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Jangan tinggal. Kerana baca tu, kalau baca pagi Allah Taala lindung daripada pagi sampai petang. Baca petang Allah Taala lindung daripada petang sampai ke pagi. Satu lagi surah Ayatul Kursi. Jangan tinggal. Betullah kalau kita baca, pegang mak surat, selamat kita. Yakin dengan Allah Ta'ala. Di samping kita usaha. Ikhtiar dengan ubat-ubatan. Jaga SOP, orang kata.
Jaga SOP. Memang kena jaga SOP. Kita tak kena, memang tak peduli buat SOP, tapi kena, baru tahu memang kena jaga SOP. Ada ni kawan saya cerita dia kena juga COVID. Ramai kawan kena COVID. Tapi saya tak nak bersalam. Tak tahu siapa. Dia pun tak tahu dia kena. Dia cerita tadi baru telefon. Sebulan dah. Tapi selamat. Dia kata dia makan homopati. Ada setengah orang tu makan homopati selamat. Ada orang tu tak jadi juga. Atas Allah Ta'ala lah. Dia kata dia buat bantuan tolong orang-orang yang terkesan ni lah. Tolong orang yang dekat PPV, tempat pemberian vaksin, dia bagi makanan. Dia tak bersalah, tak ada apa pun. Maka dia dua beradik dengan ada kumpulan-kumpulan dia. Yang kena dalam kumpulan tu abang dia. Abang dia pun dia kata tak bersalah, tapi nak kena. Nak kena. Tu takdir Allah Ta'ala lah pula. Lepas tu duduk seminggu lepas tu, dia pula kena. Dia pun tak pergi ke mana, tak bersalah. Cuma dia kata ada sekali tu dia pergi dekat dengan ibu dia, dengan mak dia. Duduk dekat. Tak bersalah, duduk dekat. Rupanya dia dapat dengan mak dia. Mak dia pun dapat daripada adik-beradik dia yang datang ziarah. Habis satu keluarga kena. Ni bukan kata nak menakut-nakutkan, tidak, mana kena jagalah. Jagalah kata jarak tu. Memang orang kaji dah. Kita ni biasalah, kita ni jenis kalau tak berlaku kita tak percaya, bila berlaku baru percaya. Kita jangan jadi macam apa nama Allahumma salli ala Muhammad. Kalau bab dunia ni kita percaya kepada orang yang pakar dalam bab perubatan. Kalau bab akhirat ni kita percaya dengan Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi kata atas dunia ni kena buat amal banyak, kena siap dengan amal ibadat, jangan tunggu mati. Lepas dia tak ada pun orang mati beritahu kena dia kata nak tunggu mati dulu. Jangan jadi macam tu, jangan tunggu mati dulu baru nak percaya. Jangan tunggu kena penyakit dulu baru nak percaya. Itu dia. Percaya pun percaya sekadar-sekadar gitulah, kita yakin Allah Ta'ala kan yang lindung kita. Minta pada Allah Ta'ala. Baik. Maka dalam 10 Muharram, kekuatan akidah yang menjadi sebab para nabi-nabi diselamatkan oleh Allah Ta'ala. Maka kita berada dalam bulan Ramadan, bulan Muharram ini, kuatkan akidah kita kepada Allah Ta'ala. Bagaimana nak kuatkan akidah? Antaranya dengan menambah ilmu. Menguatkan zikir la ilaha illallah setiap hari. Jangan kurang daripada 300 kali. 300 kali setiap hari. Selawat 33 kali. Istighfar 33 kali. Jadi 366 kali. Semua sekali capur. Mudah-mudahan 366 tu sama dengan segala sendi-sendi yang ada dalam diri kita. Istighfar 33 kali. Istighfar mana? Istighfar tu ikutlah mana istighfar yang kita hafal. Astaghfirullahalazim astaghfirullahalazim alladzi la apa nama? Astaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Boleh? Astaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Astaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Ni yang menjadi amalan lah. Saya belajar di Pasir Tumbuh. Ini amalan dia. Pondok Pasir Tumbuh. Pagi-pagi. Astaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Astaghfirullah innallaha ghafurur di masjid. Masjid Pondok Pasir Tumbuh. Astaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Kalau tu imam nak buat boleh buat tu. Lepas subuh hang baca. Astaghfirullah innallaha ghafurur. Lepas tu selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. 33 kali. Lepas tu 300 kali. La ilaha illallah, la ilaha illallah 300 kali. Mudah-mudahan dapat 366 tu, mudah-mudahan kena dengan segala sendi-sendi yang ada pada tubuh badan kita. Tu. Mana untuk nak menguatkan akidah. Baik. Kemudian baca sikit lagi bab kelebihan 10 Muharram ni. Dalam 10 Muharram Nabi SAW kata, beri supaya bulan 10 Muharram ni
iaitu kita disunatkan membelanja, melebihkan harta kepada ahli keluarga. Belanja lebih sikit. Belanja lebih sikit 10 Muharram. Contohnya hari 10 Muharram ni kita nak belanja makan KFC tu. Ataupun nak belanja nasi buku belanja lebih daripada biasa pada 10 Muharram. Dan 10 Muharram juga kita sunat menyapu kepala anak yatim. Sapu kepala anak yatim. Adalah saja sapu kepala anak yatim. Maka diampunkan dosanya sebanyak bilangan rambut di kepala anak yatim tersebut. Anak yatim hok belum balik lah, hok balik tak jadi. Anak yatim hok belum balik, hok balik dah tu hok kerja gaji puluh-puluh ribu tak jadi. Ni hok belum ya. Tapi sekarang ni nak sapu tu kena pakai sarung tangan lah. Tak. Lepas tu sanitize lah. Lepas tu kita tak bergejala, jangan cari pasal pula sebab dia sapu tangan kena penyakit anak yatim tersebut. Sapu dengan cara kita bersih lah. Tu dia. Dan 10 Muharram juga kita sunat puasa tak seperti tadilah. Dan juga 10 Muharram kita digalakkan menziarahi orang-orang alim ulama, bersilaturahim. Ini kalau bukan musim PKP lah, sekarang ni tak dapat, maka ziarah secara online. Ziarah secara online. Macam kita sentiasa buat tiap-tiap minggu malam Jumaat, ahli keluarga kita baca Yasin secara online. Boleh juga. Tanya khabar ahli keluarga kita secara online tu, baca Yasin ramai-ramai sekarang ni. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan tazkirah ringkas ni kebaikan pada kita semua. Segala yang baik tu daripada Allah Ta'ala, yang tak baik itu kekurangan daripada saya sendiri. Mudah-mudahan tazkirah ringkas itu menjadikan kebaikan kepada kita semua, insya-Allah. Dan kita doa agar Allah Ta'ala selamatkan kita daripada penyakit-penyakit dan perkara yang boleh mudarat pada diri kita, dan minta Allah Ta'ala angkatlah segera COVID-19 ni daripada negara kita, insya-Allah. Dan kita doa kepada ayah-ayah, ibu-ibu agar sentiasa diberikan kekuatan untuk beribadat, semangat dan istiqamah melakukan amal ibadat, insya-Allah. Kalau nak mati pun mati dalam ibadat. Mudah-mudahan, insya-Allah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka 'uluman nafi'an muhidatan wasi'ah wa 'amalan salihan maqbulatan wa sa'adatan darain husnul khatimah takharruj rizqin. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah 'alaina bima'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi wa sahhil lana abwaaba fadlik wa anshur 'alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.